Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Mustafa. Saya satu kumpulan dengan Anis Nadia dan Nur Amanina. Hari ini saya akan menyambung perbentangan. Pada kali ini saya akan menyambung perbentangan iaitu masuk topik perbubaran perkahwinan yang mana mengenai talak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah penceraian. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Hakim. Daripada karangan Sayyid Sabit dalam Perbincangan Syariah 2019, dia ada memberitahu bahawa maksud talak dari segi bahasa ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Maksudnya dia hubungan suami isteri tu dia dilepaskan. Itulah maksud talak. Kalau dari segi istilah pula dari Abu Zakaria Al-Ansari dalam bincang syariah juga dia memberitahu talak ni adalah melepas tali akad nikah dengan kalimat talak dan sebagainya. Maksudnya untuk menentukan sesuatu peleraian antara perkahwinan itu, kita mestilah merujuk kepada lafaz talak, yang kalimat talak yang akan dibincangkan nanti. Terdapat 5 hukum talak iaitu haram, makruh, wajib, sunat dan harus. Kita akan tengok dari segi haram dahulu. Haram ni ialah haram bila suami menjatuhkan talak kepada isteri semasa isteri dalam haid ataupun nifas, ataupun suami tu menceraikan isteri talak 3 atau talak 1 diulang banyak kali. Lepas tu haram apabila menceraikan isteri melafazkan talak tu semasa hamil, dan haram juga untuk tujuan suami tu dia nak menganiayai isteri dia. Contohnya kalau dia melafazkan talak tu, dia tahu yang nanti isteri dia tu akan sengsara, akan hidup sorang-sorang, maksudnya tiada harta, tiada apa-apa. Jadi dia memang berniat untuk menganiayai isteri dia. Seterusnya ialah haram melafazkan talak apabila keadaan suci yang telah disetubuhi. Maksudnya apabila isteri dia dah datang haid, lepas tu apabila suci, suami dan isteri tu bersetubuh, dan contohnya keesokan ke atau beberapa hari 2-3 hari lepas tu suami tu melafazkan talak, maksudnya benda tu haram. Sebabnya dia untuk mengelakkan, dia kena pastikan dulu bahawa isteri tu betul-betul suci, maksudnya betul-betul tidak berpotensi untuk mengandung, macam tu. Seterusnya ialah haram apabila keadaan suami tu tengah sakit, lepas tu dia nak halang isteri tu menuntut harta pusaka. Maksudnya kan talak tu dia akan jatuh haram apabila contohnya suami tu memang tak nak bagi harta dekat isteri dia. Jadi dia melafazkan talak semasa ni lah, dia tak nak isteri dia tu dapat harta dia. Contohnya kalau dia meninggal, nanti isteri dia akan dapat harta. So dia tak jadi apabila dia tak nak harta tu jatuh kepada isteri dia, dia melafazkan cerai. Jadi ini termasuk dalam haram. Terdapat satu cerita yang mana Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai beliau telah menceraikan isterinya semasa waktu haid. Jadi Rasulullah SAW telah memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk semula dengan isteri dia dan pastikan bahawa isteri dia telah melepasi haid yang pertama dan suci, lepas tu haid yang kedua, lepas tu suci. Apabila suci haid yang kedua itu, Ibnu Umar perlu menetapkan bahawa sama ada beliau ingin meneruskan penceraian atau ingin merujuk semula. Tapi jika ingin meneruskan penceraian, beliau perlu memastikan bahawa Ibnu Umar tidak melakukan persetubuhan dengan isterinya. Seterusnya talak ni ketika haid ni, kenapa talak ketika haid ni haram, iaitu bagaimana yang terdapat dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyasarah memberitahu bahawa talak isteri ketika haid ni hukum dia haram berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan sepakat ulama. Tidak ada perselisihan tentang haramnya cerai ketika haid. Jadi dekat sini memberitahu bahawa ketika haid memang sangat-sangat diharamkan untuk
perceraian. Okey, seterusnya, hukum yang seterusnya ialah makruh. Makruh ni jatuh hukum makruh apabila suami tiada sebab yang jelas menjatuhkan talak kepada isteri. Maksudnya kalau pasangan suami isteri ni pergi ke pejabat agama, lepas tu dia perlu menyatakan sebab-sebab penceraian. Jadi kalau sebab-sebab penceraian itu ialah sebab yang remeh-temeh, maksudnya sebab yang boleh diperbincangkan, yang boleh mewujudkan perdamaian, tapi disebabkan mereka ni tak nak perdamaian, tak nak berwujud semula, jadi ia jatuh makruh kerana dia macam tiada sebab yang jelas. Sedangkan perkahwinan ni bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang boleh kita kahwin lepas tu boleh bercerai, kahwin bercerai. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, jika kalian bertekad kuat untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya kalau betul-betul tekad untuk bercerai, Allah ni akan mendengar segala sebab dan alasan yang ingin kita nyatakan. Okey, seterusnya suami tu menjatuhkan talak kepada isteri yang baik dan mempunyai pengetahuan agama yang cukup. Jadi isteri ni dah taat kepada suami, dah taat kepada suruhan Allah, tapi si suami ni tetap menjatuhkan talak. Jadi talak tu sebenarnya ialah makruh. Seterusnya ialah hukum wajib. Hukum talak akan jatuh wajib apabila suami atau isteri tu melakukan perkara yang keji. Lepas tu mereka tidak mengakui kesalahannya dan tidak mahu bertaubat. Tambahan pula, mereka tidak mahu berubah ataupun pasangan mengenali bahawa dia tidak akan berubah dan tidak boleh berubah. Okey, perkara tersebut boleh dijatuhkan, boleh dikategorikan sebagai wajib untuk menjatuhkan talak. Seterusnya, apabila kedua-dua belah pihak mengakui bahawa perbalahan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, jadi mereka wajib untuk menjatuhkan talak. Okey, seterusnya ialah sunat, yang mana suami tu tidak mampu menanggung nafkah isterinya. Jadi apabila suami tidak mampu membayar nafkah kepada isterinya yang terpaksa mencari kerja, terpaksa bayar bil semua tu, banyak hutang apa semua, jadi sunat untuk suaminya menceraikan isterinya. Seterusnya, sunat juga kalau isteri dia tu tidak mampu menjaga maruah dirinya. Contohnya, isteri dia tu tidak hormat suami, lepas tu dia boleh keluar sesuka hati dengan lelaki, bergaul bebas. Lepas tu dia selalu menceritakan keburukan suaminya kepada orang lain. Jadi si suami sunat untuk si suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya. Okey, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 233 memberitahu bahawa kewajipan ayah ataupun si suami memberi makan dan pakaian kepada para ibu, isteri dengan cara yang kebaikan. Seseorang itu tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Maksudnya kat sini si suami tu perlu membayar nafkah mengikut kesesuaian gajinya, ikut kesesuaian pendapatannya. Janganlah pula si isteri ni minta yang melebihi daripada apa yang suami tu mampu beri. Tapi kalau si suami ni mampu ataupun tapi dia tidak bayar langsung, tidak bagi nafkah, tidak menanggung makan isteri, pakaian, rumah, semua isteri yang terpaksa tanggung. Jadi talak itu akan jatuh jadi sunat. Ini ialah hukum harus, yang mana si suami yang lemah keinginan nafsunya, maksudnya si suami tu tidak mampu melaksanakan nafkah batin kepada isterinya. Jadi harus untuk mereka bercerai. Seterusnya ialah isteri tu belum datang haid,
ataupun telah seputus haid. Jadi mereka harus bercerai kalau ingin bercerai, bukan talak. Seterusnya ialah rukun talak. Rukun talak ada 3, iaitu suami, isteri dan lafaz. Jikalau si suami ingin menjatuhkan talak kepada isterinya, si suami mestilah berakal, balik dan dengan kerelaan diri sendiri. Mereka tidak dipaksa oleh sesiapa pun. Okey, bagi isteri pula ialah akad nikah yang sah dengan belum diceraikan dengan talak 3 oleh suami. Seterusnya ialah lafaz, yang mana lafaz tersebut mestilah jelas dan didengari oleh pasangan. Maksudnya didengari oleh suami dan isteri. Seterusnya ialah dia mestilah bukan paksaan daripada sesiapa pun. Okey, contoh lafaz talak ni ada 2, talak sarih dengan talak kinayah. Talak sarih ni ialah lafaz yang jelas dan berterus terang. Okey, sebagai contohnya, saya talak awak ataupun saya ceraikan awak, tu ialah talak sarih. Maksudnya terus terang. Semua bila si isteri tu dengar, dia tahu yang suami dia menceraikannya. Talak ni walaupun si suami tu tengah marah, dia ada talak yang sah ketika marah dan talak yang tidak sah ketika marah. Sebagaimana kita tahu, dia mestilah keadaan yang sedar untuk dia melafazkan talak. Contohnya kalau dia dalam keadaan yang marah sampai tahap dia tidak sedar dan dia menjatuhkan talak, itu terdapat sesetengah yang menyatakan bahawa talak tersebut tidak sah. Tapi dan talak tidak sah apabila dipaksa ataupun seseorang tu mabuk, dia sedang tidur, orang gila, lafaz yang tidak difahami. Okey, terdapat riwayat Mujahid bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu didatangi seorang lelaki yang berkata, saya menjatuhkan talak 3 kali kepada isteriku dalam keadaan marah. Tapi marah tu kita kena tengok tahap kemarahan dia. Ada tahap kemarahan yang biasa dan ada tahap kemarahan yang di luar kesedaran. Okey, untuk soalan tadi Ibnu Abbas dia menjawab, aku tidak boleh menghalalkan untukmu apa yang diharamkan oleh Allah. Kamu menderhakai Allah dan isterimu haram bagimu. Maksudnya dekat sini walaupun dia tengah marah, tapi talak tu masih sah. Jadi Ibnu Abbas tidak boleh nak katakan yang talak tu tidak sah. Jadi maksudnya kat sini ialah talak jatuh kepada isteri dia walaupun dia tengah marah. Okey, untuk lafaz kinayah pula ialah lafaz yang sindiran oleh suami. Maksudnya suami tu menyindir isteri dia lah. Tapi lafaz kinayah ni maksudnya talak tu tetap jatuh walaupun dia menyindir. Okey, contohnya ialah pergilah ke rumah mak awak. Pergilah dari sini. Saya benci tengok muka awak contohnya. Tapi di dalam hati suami dia tu dia berniat untuk talak. Jadi talak tu jatuh. Cuma kita kena tengok juga. Contohnya pergilah rumah mak macam tu kan. Tapi kita kena tengok bahawa suami tu dia berniat atau tak. Kalau dia berniat maksudnya jatuh talak. Tapi kalau dia tidak berniat maksudnya tidak jatuh talak. Okey, daripada hadis Hasan menurut An-Nawawi, dia beritahu umatku dibebaskan kerana keliru, lupa atau mereka yang dipaksa. Maksudnya kalau dia dipaksa, talak ni tidak sah lah. Seterusnya ialah jenis talak ni ada 5, talak raj'i, talak bain, talak sunni, talak bid'i dengan lafaz taklid. Okey, yang pertama ialah talak raj'i. Talak raj'i ni ialah lafaz talak 1 atau 2 kepada isterinya, 1 atau 2. Okey, untuk talak ni dia boleh rujuk, suami boleh rujuk dengan isteri dalam tempoh iddah. Maksudnya 3 kali suci tu kan. Maksudnya si suami, kalau suami tu dengan isteri tu berfikir bahawa mereka ingin rujuk semula, dia boleh rujuk lah untuk talak raj'i ni. Tapi bila dah habis iddah, dia tidak boleh rujuk, dia boleh rujuk tapi dengan akad yang baru. Okey, dan surah Al-Baqarah ayat 229 bagi tahu talak yang boleh dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik. Maksudnya talak ni boleh rujuk 2 kali lah. Kan kalau contohnya si suami jatuhkan talak 1, lepas tu dia rujuk balik, lepas tu ceraikan lagi, lepas tu rujuk balik, lepas tu cerai. Maksudnya dia tak boleh rujuk. Untuk 2 kali cerai ni dia masih boleh rujuk.
Okey, seterusnya ialah talak bain. Talak bain ni ialah talak tiga atau talak yang ketiga kepada isterinya. Okey, biasa dia talak tiga, contohnya suami tu dia jatuhkan terus talak tiga kepada isteri dia. Tapi kalau talak yang ketiga, maksudnya si suami ni, aku ceraikan kau talak satu, lepas tu rujuk balik. Lepas tu ceraikan lagi, talak satu, lepas tu rujuk balik, ceraikan lagi yang ketiga ni. Jadi ni dipanggil sebagai talak bain. Okey, talak ni dia tidak boleh dirujuk kecuali isteri dia tu berkahwin baru, lepas tu isteri dia tu melakukan maksudnya bersetubuh, lepas tu isteri dia bercerai dengan suami yang baru, bila habis iddah tu barulah dia boleh rujuk balik dengan suami dia yang lama. Okey, ada dalam satu riwayat Abdul Haras dalam Mushanaf, dia beritahu siapa pun wanita yang ditalak oleh suaminya satu atau dua kali, kemudian suaminya membiarkannya sampai dinikahi suami lain, lantas suami yang baru tersebut meninggal atau menalakkannya, maksudnya bercerai, kemudian suami pertamanya tu dia boleh menikah semula, wanita itu di sisi suaminya tersebut memiliki kesempatan talak yang tersisa sebelumnya. Okey, yang kedua ialah dalam surah Al-Baqarah 230, beritahu apabila kamu menalak isteri-isterimu 3 kali, maka wanita itu tidak halal lagi bagimu sehingga dia kahwin dengan suami yang baru. Okey, dan surah Al-Baqarah ni dah jelas sangat-sangat yang kalau nak untuk talak bain ni, si isteri tu kena kahwin dengan orang lain dulu, cerai habis iddah baru boleh kahwin dengan suami dia yang lama tu. Okey, seterusnya ialah talak sunni. Okey, talak sunni ni ialah lafaz talak kepada isteri yang masih suci dan tidak disetubuhinya ketika dalam tempoh suci atau sedang hamil. Maksudnya dia jatuhkan talak kepada isteri dia tu yang sedang mengandung ataupun semasa isteri dia suci daripada haid. Dah haid baru suci, dia jatuhkan talak. Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka hadap ataupun dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu dan serta bertakwalah kepada Allah. Ini dalam surah At-Talaq ayat 1. Apabila si isteri dalam keadaan suci ataupun dalam sedang hamil, kan kalau dalam sedang hamil kan talak tu dia akan jatuh bila si isteri tu selamat bersalin. Okey, jadi kalau tengah suci ni, supaya senang si isteri tu, dia nak kira dia punya tempoh iddah. Tempoh iddah kan 3 kali suci. Jadi kalau datang haid, dan maksudnya senang untuk isteri dia kira lah datang haid suci 3 kali untuk kiraan iddah. Okey, seterusnya ialah talak bid'i. Talak bid'i ni lah lafaz talak semasa haid, semasa si isteri tu tengah haid ataupun ketika suci yang disetubuhinya. Maksudnya dekat sini sama ada si isteri tu tengah haid ataupun si isteri tu contohnya dia suci, lepas tu si suami tu bersetubuh dengannya, dan dalam masa yang suci yang sama mereka bercerai. Tu ialah lafaz bid'i. Keadaan isterinya belum jelas hamil atau tak, kan dia bersama, jadi dia kena tunggu waktu si isteri tu datang haid dulu supaya jelas bahawa isteri dia tu tidak hamil lah. Lepas tu dia dilihat dari segi jumlah lah 1 atau 2, dan dilihat dari segi waktu. Okay, yang terakhir ialah lafaz taklid. Lafaz taklid ni apabila si suami tu dia menceraikan isterinya bersyarat dengan sesuatu sebab. Okey, lafaz taklid ni kita boleh tengok semasa akad nikah. Kalau dekat Malaysia kan, kalau akad nikah kita tengoklah lepas akad nikah tu dia akan buat lafaz taklid. Contohnya kalau si suami tu meninggalkan isterinya 4 bulan tanpa nafkah, tanpa khabar berita, maka terjatuhlah talak 1, macam tu. Jadi bila si suami tu dia telah lafaz taklid, lepas tu bila isteri tu buat ataupun si suami tu buat, maksudnya jatuh lafaz taklid tu. Okey, sebagai contohnya yang lain, kalau suami dia cakap kalau suami dia melafaz taklid, contohnya kalau kamu keluar rumah ni jatuh talak 1, tu ialah lafaz taklid. Jadi bila isteri dia ni keluar rumah, maksudnya terjatuhlah talak tu. Jadi apabila syarat tu dilakukan, maka jatuhlah talak tu. Lafaz taklid ni dilaksanakan di Malaysia selepas akad nikah. Okey, seterusnya ialah iddah. Untuk iddah ni dia dari segi bahasa, iddah ni bermaksud bilangan atau kiraan. Kalau dari segi syarak, bermaksud tempoh masa tertentu yang ditentukan oleh syarak
setelah berlaku perceraian atau kematian. Maksudnya tempoh dia selepas si isteri ni bercerai dengan suami kan, ataupun si isteri kematian suami, dia perlu menghadapi tempoh iddah. Dan iddah ni hanya untuk isteri sahaja, untuk suami tiada iddah. Okey, iddah ni hukum dia wajib dan dia dilarang berkahwin semasa iddah lah. Iddah ni dia bertujuan dia untuk mengelak, dia nak untuk mengesahkan keturunan. Bagi contohnya, kalau 3 kali suci si isteri tu bercerai, dan contohnya si isteri bercerai dan sebenarnya dan isteri tu sebenarnya tengah mengandungkan anak suami yang lama. Tapi kalau si isteri ni tidak tempoh iddah, dia terus kahwin dengan orang lain, jadi anak tu sebenarnya anak dengan suami yang lama, tapi maksudnya telah berlaku kecelaruan keturunan. Macam itulah. Jadi sebab itulah firman Allah beritahu wanita-wanita yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri atau dia kena tunggu 3 kali suci. Seterusnya, iddah ni juga selepas kematian ada juga dibagi tahu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-234, yang mana apabila orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan mereka meninggalkan isteri, maka hendaklah isteri tu menahan diri mereka, maksudnya iddah, selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila dia telah habis masa iddah tu, maka tidak salah bagi seorang bagi wali kepada isteri tu untuk melakukan apa yang terbaik kepada perempuan tu. Contohnya, kalau selepas dia habis iddah, tiba-tiba ada orang masuk meminang ke macam tu, jadi dia boleh untuk fikirlah sama ada nak terima pinangan tu ataupun tidak. Seterusnya, jenis-jenis iddah. Iddah ada 2 jenis, iaitu iddah raj'i dengan iddah bain. Okey, untuk iddah raj'i ni ialah bekas suami tu dia boleh merujuk semula dengan isterinya. Dia untuk talak 1 dengan talak 2. Maksudnya iddah tu, dalam tempoh iddah tu si suami dengan si isteri tu boleh rujuk semula. Tapi kalau untuk iddah bain, dia tidak boleh rujuk semula kecuali akad yang baru. Lepas tu contohnya macam talak 3, li'an, fasak, khuluk, illa isteri yang belum disetubuhi. Okey, untuk iddah bain ni dia tidak boleh maksudnya dalam tempoh iddah tu si suami tu tidak boleh untuk rujuk dengan isteri lah. Contohnya kalau macam talak 3 kan, dia kena ada akad nikah yang baru macam tu. Okey, untuk kiraan tempoh iddah ni ada 4, iaitu 3 kali suci, 3 bulan, iddah wanita hamil dengan iddah bagi wanita yang kematian suami. Okey, untuk 3 kali suci, perempuan yang masih didatangi haid dan berpisah melalui penceraian, maksudnya dia bercerai dengan suami dia dan dia masih didatangi haid, jadi dia perlu tunggu 3 kali suci sahaja. Untuk 3 kali suci ni maksudnya untuk perempuan yang dia diceraikan dan dia masih didatangi haid, dia perlu tunggu 3 kali suci sahaja. Contohnya kalau dia diceraikan semasa dia suci kan, lepas tu dia haid, dia suci, dia haid, dia suci, dia haid. Maksudnya 3 kali suci dia dah habis lepas habis suci, lepas habis haid yang ketiga dia dah dikira habis iddah. Tapi bagi wanita yang diceraikan semasa waktu haid, kiranya haid yang keempat baru dia dikira sebagai habis iddah. Contohnya dia haid yang pertama dia diceraikan oleh suami, lepas tu kena tunggu suci, lepas tu haid yang pertama, haid yang kedua, haid yang ketiga, haid yang keempat, lepas tu bila suci tu baru dia dikira habis iddah. Untuk yang seterusnya ialah tempoh iddah 3 bulan. Tempoh iddah 3 bulan ni dia untuk perempuan yang belum pernah didatangi haid ataupun yang telah berhenti haidnya. Okey, perempuan yang putus haid mereka masa iddah selama 3 bulan. Begitulah juga iddah perempuan yang belum datang haid dalam surah Al-Talaq 65 ayat keempat. Okey, maksudnya dekat sini perempuan yang sudah belum datang haid ataupun yang telah berhenti haid, dia perlu tunggu selama 3 bulan untuk dia habis iddah. Seterusnya yang ketiga ialah iddah bagi wanita yang kematian suami. Untuk yang kematian suami, perempuan yang kalau dia tidak mengandung, dia perlu iddah selama 4 bulan 10 hari. Kalau bagi yang mengandung, wanita yang mengandung, maksudnya masa dia mengandung suami dia meninggal, maksudnya iddah dia tu habis selepas dia melahirkan anak. Contohnya dia mengandung 9 bulan. Lepas tu suami dia meninggal, lepas tu kan 9 bulan, maksudnya contohnya minggu depan tu dia dah melahirkan anak. Maksudnya bila dia melahirkan anak terus dia sudah habis iddah. Macam tu. Okey, yang keempat ialah iddah wanita hamil. Wanita hamil ni ada dalam ayat, dan bagi wanita-wanita yang hamil maka tempoh iddah mereka tamat bila mereka bersalin. Okey, kalau mereka bercerai ketika hamil, maksudnya dia berakhir selepas dia bersalin lah, sama juga. Okey, untuk yang
iddah ni sebenarnya apa yang pihak isteri perlu buat ialah mereka tidak boleh menunjukkan diri mereka di khalayak ramai. Contohnya mereka berhias dan pergi tempat-tempat yang tidak sepatutnya lah untuk menunjukkan dirinya pada para ajnabi, macam tu. Tapi jikalau dalam tempoh iddah itu si isteri ingin pergi kerja ataupun menunaikan perkara yang wajib, maka perkara itu dibenarkan. Seterusnya ialah hak-hak wanita semasa iddah. Okey, semasa iddah tu untuk wanita untuk isteri yang ada anak, mereka berhak dapat nafkah dan tempat tinggal. Tapi kalau untuk iddah bain, maksudnya iddah bain ialah talak 3 ataupun yang perlu akad nikah yang baru. Okey, kalau yang tu, kalau dia tidak hamil, dia hanya perlu dapatkan tempat tinggal saja. Tapi kalau untuk perempuan yang nusyus, dia tidak layak untuk dapatkan tempat tinggal ataupun nafkah. Okey, untuk wanita yang hamil pula, dia berhak untuk dapat tempat tinggal dan nafkah. Seterusnya ialah rujuk. Rujuk ni bermaksud mengembalikan ikatan dan hukum perkahwinan setelah terjadinya talak raj'i. Maksudnya dalam tempoh talak raj'i itu, talak 1 ataupun talak 2, jadi suami tu dengan isteri boleh rujuk. Boleh dia mengembalikan ikatan perkahwinan tu. Okey, kebolehan bekas suami rujuk kembali kepada bekas isterinya bergantung pada niat atau maksudnya. Dia tak bolehlah kalau dia rujuk tu untuk menganiayai si isteri ataupun perkara niat yang tidak baik. Jadi perkara tu tidak boleh. Syarat rujuk ni ada 2. Untuk si suami dia mestilah berakal, balik, kerelaan sendiri dan tidak murtad. Maksudnya dekat sini bila suami tu dia nak rujuk, dia mestilah daripada kerelaan diri dia sendiri, tidak dipaksa oleh sesiapa pun ataupun mana-mana pihak, dan dia tidak murtad. Contohnya kalau si isteri tu Islam, tiba-tiba suami ni dia dah tukar agama, tiba-tiba dia nak rujuk, dia tak boleh lah. Okey, seterusnya ialah kalau bagi si isteri dia sudah dicampuri, maksudnya dia dah disetubuhi, lepas tu dia ditalak raj'i. Talak raj'i ni talak 1 atau talak 2, maksudnya dia boleh rujuk masa tempoh iddah tu. Untuk syarat sah rujuk talak 3. Okey, syarat yang pertama ialah selesai iddah daripada suami yang pertama. Maksudnya dia perlu habiskan, kalau isteri tu dia talak 3, dia perlu habiskan iddah dia dengan suami yang pertama. Jadi bila habis iddah, dia bekas isteri tu dia perlu berkahwin dengan lelaki lain. Bila dia berkahwin dengan lelaki lain dan dia melakukan hubungan persetubuhan, lepas tu dia bercerai ataupun fasakh ataupun suami dia yang kedua tu mati, barulah lepas tu dia perlu hadapi tempoh iddah. Si isteri ni perlu hadapi tempoh iddah. Bila hadapi tempoh iddah tu, bila habis, barulah dia boleh kahwin dengan suami yang pertama, tapi dengan akad nikah yang baru. Ialah rukun rujuk. Rukun rujuk yang pertama ialah sirah, iaitu lafaz yang menunjukkan yang suami tu ingin rujuk, yang ingin kembali dengan isterinya, sama ada secara sarih, iaitu secara terang-terangan, ataupun secara kinayah, itu secara sindiran. Okey, untuk secara sarih ni, untuk secara terang ni, contohnya kalau suami tu dia bagi tahu kepada isteri dia, saya ingin rujuk kembali, saya ingin kahwin semula, maksudnya rujuklah dengan kamu. Jadi rujuk tu sah di sisi undang-undang lah. Jadi kalau si suami tu dia secara sindiran, contohnya si suami tu pergi dekat isteri dia, lepas tu dia minta maaf dan dia mengakui kesilapan dia, lepas tu dia cakap dia sayang, maksudnya benda tu dikira sebagai rujuk juga. Okey, untuk seterusnya ialah rukun rujuk ialah mutarji, iaitu suami tu ingin merujuk isteri yang dicerai dengan talak bain. Okey, untuk rujuk dengan talak bain ni, talak bain kan talak 3. Jadi mengikut proses yang betul lah. Contohnya dia si isteri perlu habis iddah dulu, dia perlu kahwin dengan lelaki lain, dan dia perlu bersetubuh dan bercerai ataupun fasakh ataupun suami dia yang kedua tu mati, barulah dia habis iddah dan baru boleh kahwin dengan akad nikah yang baru. Okey, seterusnya isteri iaitu perempuan yang telah dinikahi dengan nikah yang sah. Okey, untuk sirah tu, untuk lafaz tu, sebenarnya lafaz rujuk ni adalah hak suami. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak perlu untuk dapat kerelaan daripada isteri. Maksudnya tidak perlu untuk dapat daripada kerelaan wali. Contohnya kalau wali cakap tak boleh, tapi kalau si isteri dengan si suami ni nak rujuk, maksudnya rujuk tu sah di sisi undang-undang. Okey, seterusnya rukun rujuk, hukum rujuk. Hukum rujuk ni ada sunat, haram, makruh, harus dengan wajib. Untuk sunat, si suami dengan isteri ni rujuk kalau ia mendatangkan kebaikan. Contohnya mereka berfikir bahawa mereka ingin berdamai atas kesian tengok anak-anak contohnya, dan mereka ingin rujuk membina keluarga yang bahagia. Maksudnya benda kalau mempunyai fikiran yang seperti itu, maksudnya sunat untuk dia rujuk.
Tapi haram untuk rujuk kalau dia mendatangkan kemudaratan kepada isteri. Contohlah, suami tu dia rujuk, sebenarnya dia ingin isteri tu menanggung kehidupan dia, bayar hutang ke, ataupun dia ingin dia cemburu tengok isteri tu dah cantik ke apa semua. Jadi dia ingin mendatangkan keburukan ataupun kemudaratan kepada isteri tu, maksudnya dia tidak boleh. Maksudnya dia hukum rujuk tu ialah haram. Okey, hukum rujuk tu jatuh makruh apabila penceraian tu sebenarnya lebih baik daripada rujuk. Maksudnya kalau dia bercerai tu, kedua-dua belah pihak akan mendatangkan kebaikan. Contohnya si isteri tu tak perlu risau sama, contohnya kalau suami tu pukul dia ke, ataupun dia lebih damai, ataupun dia lebih suka, lebih selesa untuk dia berkeseorangan, itu ialah makruh. Okey, hukum rujuk harus yang mana dia membawa kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Dua-dua ingin mereka ingin membina keluarga yang baik. Maksudnya bila mereka bersama, kedua-dua keluarga akan lebih menyatu, ataupun anak-anak akan mendapat kasih sayang ibu bapa. Maksudnya itu ialah harus. Untuk wajib hukum rujuk ni wajib, contohnya kalau menceraikan salah seorang daripada isteri-isterinya dan suami tu belum menyempurnakan pembahagian penggiliran. Contohnya si suami ni dia berkahwin 3 contoh. Lepas tu untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Jadi pada minggu kedua, si suami belum sempat pergi ke minggu ketiga, tapi dia dah menceraikan isteri ketiga. Jadi dia wajib untuk rujuk sebab dia belum menyelesaikan dia punya penggiliran tu. Sebabnya dia kira tidak adil. Okey. Ini ialah fasaq. Fasaq ni dia dari segi bahasa, fasaq ni bermaksud batal. Dari segi istilah, fasaq ni bermaksud membatalkan akad perkahwinan dengan sebab-sebab tertentu melalui kuasa hakim atas permintaan isteri ataupun suami. Maksudnya fasaq ni, contoh si isteri ni dia ada sebab yang tertentu, dia pergi minta fasaq dan dia akan jatuhlah talak tu atas dengan kuasa hakim. Sebab-sebab fasaq ni contohnya suami adalah mahram. Bila dia dah kahwin, dia baru tahu yang suami dia ni sebenarnya tidak boleh sebenarnya adik-beradik ke ataupun sebagainya. Jadi dia automatik akan jatuh fasaq. Seterusnya ialah suami tu cuai untuk beri nafkah. Jadi si isteri ni boleh pergi ke mahkamah, dia boleh minta fasaq sebab si suami ni tidak bagi nafkah. Seterusnya ialah sebab fasaq, iaitu li'an. Li'an ni angkat sumpah, yang mana si suami ni dia angkat sumpah dan dia bagi tahu si isterinya berzina. Jadi fasaq, lepas tu si isteri ni dia akan sumpah balik yang dia bagi tahu, yang dia bagi tahulah untuk membela diri dia. Dia tidak mengakui tentang akad sumpah suami dia tu. Jadi dekat sini boleh si isteri tu minta fasaq dengan si suami. Seterusnya ialah suami atau isteri yang mempunyai penyakit yang berbahaya. Contohnya suami tu dia mempunyai penyakit yang tidak boleh sembuh, penyakit yang boleh berjangkit. Jadi isteri boleh minta fasaq. Tidak sekufu contohnya si suami dia keturunan lain dengan si isteri, ataupun si suami dari segi maksudnya pendapatan si suami ni pendapatan dia rendah dan si isteri ni pendapatan dia tinggi, dan si suami tidak mampu untuk membela isteri dia. Maksudnya keperluan harian pun kadang-kadang isteri yang bayar. Jadi isteri ni boleh minta fasaq dengan suami. Lepas tu suami atau isteri yang murtad. Kalau suami atau isteri yang murtad, secara automatik fasaq akan jatuh talak lah. Jadi boleh minta fasaq kalau salah seorang daripada mereka murtad. Dalam ada satu hadis ni bagi tahu bila mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan laki-laki tu dia mengalami gangguan jiwa ataupun hidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan, jika mahu dia boleh meneruskan perkahwinan, jika tidak dia boleh bercerai. Hadis Abdul Malik. Ialah proses menuntut fasaq. Untuk menuntut fasaq, pasangan suami atau isteri boleh datang ke mahkamah dan dia membuat aduan lah. Jadi pihak mahkamah dia akan menyiasat alasan atau bukti yang diberikan oleh pasangan isteri tu sama ada sahih ataupun tidak. Jadi kalau sahih, lepas tu mahkamah akan tengok juga kalau macam tiada pendamaian di antara suami dengan isteri, lepas tu mahkamah akan menjatuhkanlah sama ada perkahwinan tersebut dibubarkan ataupun tidak. Jadi itulah proses untuk menuntut fasaq. Akhir sekali, wanita mana yang meminta cerai pada suaminya tanpa alasan syar'i, maka haram baginya bau syurga. Untuk kesimpulan bagi pihak saya, kalau wanita itu minta fasaq tapi dia tak ada alasan yang jelas, maka haramlah baginya untuk bau syurga. Hadis Ibnu Majah. Okey, sekian, terima kasih.